Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Dan berikut tajuk utama malam ini. Nahas helikopter di hutan Simpan Cikus, juru terbang maut. Juga pembantu rumah larikan barang kemas bernilai RM69,000. Juruterbang helikopter jenis Eurocopter EC-120B yang dilaporkan hilang selepas terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC tengah hari semalam disahkan meninggal dunia di lokasi nahas. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata juruterbang warga Hong Kong Tze Kin Richard Chan 58 tahun ditemui pasukan penyelamat di hutan Simpan Cikus sekitar jam 9.30 pagi tadi. Mangsa telah pun dibawa ke hospital dan kita akan menunggu laporan daripada pihak hospital. Kerana kita tidak dapat tahu tahap kecederaan yang dialami oleh mangsa tersebut. Datuk Muhammad Yusri berkata demikian dalam sidang media di Balai Polis Bidor hari ini. Tambah beliau, mangsa yang bekerja dengan heli outpostnya Berhad ditemui di kokpit helikopter terbabit. Siasatan awal mendapati tiada kesan letupan atau kebakaran dikesan. Sementara itu, bangkai pesawat milik syarikat swasta itu telah diserahkan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM untuk tindakan dan siasatan lanjut. Awal pagi tadi, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong memaklumkan juruterbang terbabit ditemui selamat kira-kira 8.18 pagi. Bagaimanapun, mangsa di dapur tidak sedarkan diri ketika misi menyelamat. Semalam, CAAM mengesahkan helikopter jenis Eurocopter EC-120B itu terputus hubungan kira-kira 12.16 tengah hari dengan lokasi terakhir dilaporkan di sekitar kawasan hutan dekat Bidor. Helikopter itu sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada 12.37 tengah hari selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada 11.37 pagi. Namun helikopter terbabit gagal dihubungi selepas berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Semakan daripada bacaan radar menunjukkan helikopter terbabit kehilangan ketinggian secara mendadak dalam tempoh kurang 1 minit. Terdahulu, operasi SAR ditangguhkan malam tadi berikutan faktor cuaca dan disambung semula awal pagi tadi. Seorang pembantu rumah wanita warga asing diburu selepas disyaki mencuri barang kemas bernilai RM69,000 milik majikannya dalam kejadian di Taman Bukit Mertajam Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Seberang Tengah Assistant Commissioner Tan Cheng San berkata wanita yang dikenali sebagai Eka Lestari baru 3 bulan bekerja di rumah seorang doktor. Menurut Cheng San, pengadu terlebih dahulu membuat laporan polis berhubung kehilangan pembantu rumahnya pada Khamis lepas sebelum membuat satu lagi laporan polis berhubung kehilangan barang kemas milik isterinya dipercayai dilarikan suspek. Daripada CCTV yang kita kesan, dia keluar pukul 1 pagi. Ada satu kereta standby bawa dia. So kita sedang menjejaki kereta yang bawa dia lah. Rumah jiran. Berdekatan lah. So sekarang tu kita masih nak dapatkan footage daripada CCTV lain lah di sekeliling kawasan tu. Cheng San berkata barang kemas tersebut disimpan di dalam almari berkunci di sebuah bilik dan pemeriksaan mendapati tiada kesan umpil pada almari berkenaan. Tambah Cheng San, suspek melarikan diri bersama pasport namun polis percaya dia masih berada dalam negara dan usaha menjejaki wanita itu sedang giat dijalankan. Siasatan juga mendapati mangsa mengambil suspek bekerja sebagai pembantu rumah tanpa menggunakan khidmat ejen. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes tersebut atau menemui suspek boleh menghubungi balai polis terdekat atau berhubung terus dengan Inspektor Muhammad Suhaimi Ismail di talian tertera. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD diaktifkan segera bagi menghadapi monsun Timur Laut. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata arahan itu dikeluarkan memandangkan JPBD berperanan dalam melaksanakan kerja-kerja penyelamat serta penyampaian bantuan di lokasi bencana.
Keputusan pengaktifan JPBD itu dicapai dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat yang dipengerusikannya hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah bersiap sedia untuk mengaktifkan 6,010 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara yang mempunyai kapasiti menempatkan lebih 1.6 juta mangsa. Kerajaan dalam masa sama memperuntukkan 2.59 juta ringgit untuk menaik taraf kemudahan asas dan fasiliti di semua PPS seperti penyediaan bilik mandi serta tandas. Kementerian Pendidikan juga diarah supaya asrama-asrama sekolah yang tidak dihuni pelajar ketika bencana berlaku digunakan oleh orang ramai yang terjejas khususnya untuk memberi keselesaan kepada warga emas, anak-anak kecil dan wanita. JKM juga katanya perlu menyediakan makanan retort dalam tempoh 24 jam pertama keperluan bayi dan warga emas seperti lampin pakai buang untuk mangsa bencana yang dipindahkan ke PPS. Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan juga menggerakkan 22,622 aset air milik semua agensi dari seluruh negara untuk menghadapi musim monsun ini. Kerajaan akan mempertimbangkan cadangan pemberian moratorium khas bagi sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara tersebut perlu dibincangkan terlebih dahulu bersama kementerian terlibat sebelum mengambil sebarang keputusan. Saya tak boleh jawab macam itu saja. Moratorium khas untuk SME. Kita akan bincang lah. Kita akan bincang dengan Menteri Puskop, Menteri Pembangunan Kawasan. Kita akan bincang dengan Menteri Kewangan. Bila akan dibincangkan tu, Datuk Seri? Kita bincang. Semalam, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan pemberian moratorium kepada PMKS memandangkan sektor itu masih belum pulih sepenuhnya. Walaupun negara telah memasuki peralihan endemik, beban PMKS semakin bertambah dengan peningkatan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.50%, menyebabkan pengusaha terpaksa menanggung hutang yang lebih tinggi sekaligus mengambil masa yang lama untuk stabil. Mahkamah Tinggi Kota Baru memutuskan bahawa penahanan terhadap seorang bekas anggota tentera oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM selama 311 hari pada 2014 adalah salah. Suruhanjaya Kehakiman Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas mengarahkan Muhammad Maliki Abdul Halim, 35 tahun, diberi ganti rugi am khas telah dan teruk secara global sebanyak RM300,000 selain turut mengarahkan defendant membayar kos guaman RM30,000. Dalam penghakimannya, Muhammad Abbas Zafri berkata penahanan yang dibuat terhadap plaintiff adalah tidak sah dan mahkamah mendapati berlaku kepincangan dalam prosedur tindakan tata tertib terhadap plaintiff yang dibuat secara sembrono. Mahkamah juga mendapati berlaku salah guna kuasa oleh defendant selain disifatkan tidak bertanggungjawab sehingga plaintiff dinafikan hak untuk bersama keluarga serta menjalani kehidupan bebas. Muhammad Maliki diwakili Peguam Syahrudin Muhammad, manakala defendant diwakili Peguam Nur Fauzani Muhammad Nurdin. Terdahulu, Muhammad Maliki memfailkan saman pada Mei 2018 dengan menamakan pegawai memerintah Batalion Kelima Regimen Ranger Diraja Lieutenant Colonel Shifulizan Abdul Aziz, pihak berkuasa sidang Parlimen Brigade ke-8 Infanteri Malaysia, Panglima Angkatan Tentera dan Kerajaan Malaysia sebagai defendant. Menerusi penyataan tuntutan itu, satu operasi pencegahan dadah dilakukan terhadap 26 anggota termasuk plaintiff dan hasil operasi itu 9 anggota termasuk plaintiff positif dadah. Plaintiff sudah dibicarakan dan tidak mengaku bersalah di Mahkamah Tentera sebelum dikenakan tahanan ketat dengan diletakkan di dalam bilik lokap selama 250 hari sehingga 8 April 2015. Ketika kejadian, plaintiff bertugas sebagai anggota Ranger Batalion 5 Regimen Ranger Diraja, Kem Desa Pahlawan, Kok Lantas, Kelantan. Seorang peniaga didakwa di Mahkamah Session SIK atas 22 pertuduhan menerima deposit keseluruhan hampir RM900,000 tanpa lesen sah sejak April lalu.
Tertuduh Nur Syazwani A. Rahim, 23 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Nur Syazwani didakwa menerima deposit daripada 22 individu secara berasingan berjumlah RM2,500 hingga RM489,000 tanpa satu lesen yang sah mengikut Seksyen 10 Akta Perkhidmatan Keuangan 2013. Tertuduh dari kampung Landak Hilir, Kupang Baling yang merupakan ibu kepada 2 orang anak telah menerima deposit itu di lokasi berasingan di sekitar daerah Baling antara 10 April hingga 2 Ogos lalu. Pihak pendakwaan menawarkan jaminan sebanyak RM214,000 bagi kesemua pertuduhan. Bagaimanapun, peguam tertuduh memohon agar jaminan dikurangkan memandangkan tertuduh hanya berniaga sambilan dengan pendapatan tidak menentu selain menguruskan 2 anak berusia 2 tahun dan 8 bulan. Hakim kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM5,000 bagi 21 pertuduhan, manakala satu pertuduhan ditawarkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan jumlah keseluruhan jaminan ialah RM115,000. Tertuduh bagaimanapun gagal membayar jaminan dan dihantar ke penjara pokok Sena. Kes akan disebut semula 23 November depan. RM7 juta diperuntukkan dalam usaha menggalakkan syarikat tempatan untuk menceburi industri bioteknologi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkata daripada jumlah itu, RM5 juta dikhususkan bagi program Bio-Based Accelerator, manakala baki RM2 juta untuk penganjuran Bio Malaysia 2023. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri bagi memperkasa sektor bioteknologi DBN 2.0 akan memberi tumpuan kepada 3 tunjang utama iaitu bioteknologi pertanian dan jaminan makanan, penjagaan kesihatan dan kesejahteraan serta bioteknologi perindustrian dan ekonomi kitaran. Usaha kerajaan akan dipertingkatkan dalam menggunakan sumber asli tempatan secara mampan untuk input pertanian, ternakan dan hasil marin serta aquaculture bernilai tinggi. Ekosistem makanan masa depan dan produk bernilai tinggi dengan menggunakan teknologi baru dan terkini akan dibangunkan seperti superfood dan penghasilan makanan baru yang lebih lestari. Bioteknologi turut memainkan peranan penting bagi sekuriti kesihatan negara untuk mengatasi penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Jelasnya lagi, kekayaan biodiversiti negara perlu dimanfaatkan sebaiknya bagi melonjakkan ekonomi negara melalui pemerkasaan sektor bioteknologi. Dan bagi menyokong komitmen itu, kerajaan telah memberikan aspirasi baharu menerusi penggubalan dasar bioteknologi negara 2.0 sehingga 2030 dengan menambah baik strategi dalam dasar terdahulu selaras perkembangan trend di peringkat global. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Pelancaran Dasar Bioteknologi Negara 2.0 DBN 2.0 di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Turut hadir pada majlis pelancaran itu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Adam Baba. Baik, peruntukan belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan 7 Oktober depan dijangka lebih tinggi berbanding tahun ini yang disifatkan terbesar dalam sejarah. Dan menurut pensyarah ekonomi Universiti Teknologi Malaysia UiTM Shah Alam, Profesor Dr. Syed Jamal Abdul Nasir Syed Muhammad, jangkaan peningkatan pembelanjaan itu selaras dengan cabaran ekonomi dunia pada pasca pandemik di samping menyokong hasrat kerajaan untuk meyakinkan pelabur. Mesti yakin lebih pada jumlah pada tahun lepas. Dan ini kerana bagi saya ekonomi Malaysia kena bergerak ke arah high buying power country. Ya, kalau dulu kita bercakap soal high income country, betul high income country, tapi kita nak menggalakkan bagaimana masyarakat boleh mempunyai kuasa beli yang besar. Dengan duit yang sedikit boleh memberi
barangan yang lebih banyak sebenarnya negara-negara. Tambah beliau, selain usaha untuk mengembalikan kestabilan ekonomi negara, kerajaan juga perlu tegas dalam mengawal kenaikan harga barang bagi mengekalkan kuasa beli rakyat dalam masa sama mengawal inflasi. Status sosial rakyat juga wajar jadi keutamaan pada belanjawan kali ini dengan memberi perhatian kepada kos sara hidup rakyat yang semakin menghimpit. Profesor Dr. Syed Jamal juga melihat kadar gaji minimum RM1,500 masih tidak relevan dengan situasi semasa. Memang RM1,500 itu memang tak cukup lah kalau di bandar, even di kampung dan sebagainya. Ya. Tetapi kadar bayar diberikan bergantung kepada kemahiran kumpulan pekerja tersebut. Tapi bagaimanakah organisasi swasta boleh menyumbang kepada pekerja-pekerja dengan memberi gaji yang lebih setimpal, ya. Tidak hanya mereka mengumpul keuntungan yang berbilion-bilion ringgit hanya untuk kepentingan industri mereka saja. Dalam pada itu, Profesor Dr. Syed Jamal berharap agar kerajaan lebih telus dan efisien dalam setiap pelaksanaan tadbir urus agar misi dan visi belanjawan 2023 kali ini tercapai dan tepat pada sasaran. Baik, dalam usaha untuk mendidik generasi muda tentang kepentingan zakat, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam dan Persekutuan PPZ Mawib menjalin kerjasama dengan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerusi penganjuran program serta kempen. Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman berkata, kerjasama strategik tersebut juga dalam masa sama dapat meningkatkan kesedaran menabung di PTPTN bagi tujuan pendidikan. Bentuk kerjasama yang kita jalankan ada dua inisiatif, iaitu pertama untuk kempen skim didik zakat dan simpan SPSN, SSPN dan juga program kasih didik simpan SSPN. Ini sebagai satu galakan kepada masyarakat Islam khususnya di peringkat anak-anak supaya mereka mula menabung dengan PTPTN bagi membolehkan ataupun melayakkan mereka untuk menggunakan wang tabungan ini apabila masuk ke dalam dunia universiti ataupun pembelajaran di peringkat tinggi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU antara PPZ Mawib dan PTPTN di Ibu Negara pagi tadi dengan disaksikan pengerusi PPZ Mawib Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman dan pengerusi PTPTN Apli Yusof. Turut dilancarkan kempen skim didik zakat dan simpan SSPN Prime di ZAS yang berlangsung selama setahun bermula 1 September 2022 hingga 31 Ogos 2023 dan tertakluk kepada 5,000 peserta awal. Kempen tersebut terbuka kepada ibu bapa atau penjaga yang mempunyai anak-anak berumur 15 tahun ke bawah. Ibu bapa atau penjaga dan anak tersebut perlu menunaikan zakat harta mengikut kadar sebenar jumlah taksiran atau membayar serendah RM100 setiap seorang di PPZ Mawib sepanjang tempoh kempen berlangsung. Peserta juga berpeluang menikmati insentif yang ditawarkan seperti sumbangan pendidikan PPZ Mawib bernilai RM100 seorang setiap tahun dan didepositkan terus ke akaun SSPN sehingga anak berumur 18 tahun. Individu beragama Islam di wilayah persekutuan yang berminat menyertai kempen tersebut boleh mengisi borang penyertaan skim DZAS secara dalam talian di dzas.zakat.com.my. Hampir seminggu selepas pengumuman kelonggaran pemakaian pelitup muka dalam premis tertutup, majoriti orang ramai memilih untuk terus mengenakan pelitup muka sebagaimana prosedur operasi standard SOP sebelum ini. Meskipun kerajaan menetapkan ia sebagai satu pilihan, namun terdapat premis yang mewajibkan pemakaiannya sebagai langkah berjaga-jaga. Orang ramai yang ditemui di sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara berpandangan, kelonggaran yang diberikan kerajaan bukanlah tiket kebebasan untuk tidak mengamalkan langkah berjaga-jaga ketika negara masih berada di fasa peralihan endemik. Bagi akak, kalau kita dah biasa macam ni, terus pakailah kan untuk keselamatan kan. Sebab kita bila kita keluar, kita kan terdedah kan. Jadi so untuk safety pakailah. Indoor ke outdoor pun kena pakailah. Kan kalau tadi kita masuk mall tadi tengok banyak yang dah tak pakai kan. So macam kita pun worried lah kalau kan, tapi untuk
untuk diri sendiri. Better kita dah biasa, keluar dari kereta je kita pakai. So, benda tu dah jadi kebiasaan. Mengakui sudah biasa dengan norma baharu sebelum ini, pemakaian pelitup muka tidak dianggap sebagai menyusahkan, malah akur jika terdapat premis yang mewajibkan pemakaiannya. Saya sebagai rakyat Malaysia kena stay lagi pakai mask lah. Sebab ada setengah tempat dia tak bagi, setengah tempat dia bagi. So far baik kita pakai je lah. Untuk kita apa ni? Untuk diri sendiri lah. Ada juga individu yang sudah menganggap pelitup muka sebagai pakaian harian malah lebih berasa kekok jika tidak mengenakannya. Pasal kita dah terbiasa selama 2 tahun ni kan. Jadi rasanya dah macam satu pakaian kita lah. Macam mana kita pakai baju, macam itulah rasanya mask ni satu pakaian yang untuk lengkapkan diri kita. Lebih 2 tahun negara berdepan pandemik COVID-19, tempoh itu sedikit sebanyak mematangkan masyarakat malah cakna dengan ancaman virus yang membawa maut itu. 3 beradik antara ditahan dalam serbuan Zionis. Tiga beradik antara puluhan rakyat Palestin yang ditahan dalam serbuan terbaru tentera Zionis di tebing barat turut ditahan seorang wartawan Palestin. Menurut laporan agensi berita Wafa, 3 beradik dari keluarga Kastoni itu ditahan di Bandar Jenin. Salah seorang daripada mereka cedera setelah berlaku pergelutan. Manakala di Nablus, seorang wartawan Muhammad Abu Lafah 30 tahun turut ditahan tentera Zionis. Penahanan itu menjadikan 17 wartawan Palestin dalam tahanan Israel ketika ini. Ia termasuk wartawan lama Ghausyah dari Timur Baitul Maqdis yang ditahan di Sheikh Jarrah gara-gara menemu ramah pejuang Palestin yang dibebaskan Zionis. Dalam pada itu, media Israel The Jerusalem Post melaporkan 2 rakyat Palestin ditembak dalam operasi yang dinamakan Break the Wave itu. Operasi itu dilancarkan kononnya untuk menangkap suspek pengganas. Kerajaan Jepun bercadang untuk menarik balik keperluan visa kepada pelawat dari negara-negara luar yang dikenakan ketika ini. Dan langkah itu sebagai usaha merancakkan industri pelancongan negara matahari terbit itu pasca COVID-19. Menurut laporan Fuji News Network, pengumuman itu dijangka akan dilakukan Perdana Menteri Fumio Kishida seawal minggu ini. Perubahan ini juga termasuk kebenaran pelancong solo untuk memasuki Jepun tanpa agensi pelancongan. Kerajaan Jepun juga dijangka akan memansuhkan had kemasukan pelawat luar negara Oktober ini. Ketika ini, hanya 50,000 pelawat dibenarkan memasuki negara itu setiap hari. Sebelum pandemik COVID-19, 68 buah negara dibenar memasuki Jepun tanpa visa. Namun sebagai langkah mengekang penularan wabak itu, beberapa buah negara termasuk Malaysia dikehendaki untuk memohon visa sebelum memasuki negara itu. Ukraine mengesahkan berjaya menawan kembali lebih 20 penempatan dalam tempoh 24 jam lalu dan kejayaan itu dicapai menerusi serangan balas besar-besaran. Menurut tentera Ukraine, lebih 20 penempatan terbabit berjaya dirampas semula dan kini berada dalam kawalan penuh mereka. Tentera Rusia dikatakan meninggalkan kedudukan mereka dan keluar dengan tergesa-gesa. Sepanjang minggu lalu, Ukraine mendakwa kejayaan besar merentang Rusia di selatan dan timur, ia termasuk bandar Izium, Kupiansk dan Balaklia. Kejayaan merampas kembali beberapa wilayah Ukraine itu mendapat pujian Presiden Volodymyr Zelensky. Beliau memuji strategi pasukan tenteranya dan mengucapkan terima kasih atas komitmen yang luar biasa. Setiap kemerdekaan memerlukan perjuangan. Bukan sekadar kemerdekaan Malaysia, malah kemerdekaan Palestin turut memerlukan perjuangan khususnya daripada umat Islam seluruh dunia.
Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.